Terima kasih Tuan Speaker kerana membenarkan saya menyertai pentadbiran ini. Menurut tema 3 kajian separuh bengkar rancangan Malaysia ke-12 yang bertajuk Pelonjakan Kemapanan antara pemakin dasar ialah pembangunan bakat masa hadapan negara. Saya bersetuju bahawa kita perlu melahirkan bakat global yang dilengkapi ilmu, beretika dan berakhlak mulia melalui pendekatan sistematik dan holistik. Namun demikian, langkah yang diambil oleh Kementerian Pengajian Tinggi dalam memperkenalkan garis panduan aktiviti hiburan, kurungan konsert di institusi pengajian tinggi tidak sejajar dengan hala tuju tersebut. Dalam garis panduan ini, pihak KPT menetapkan peraturan yang menghadkan autonomi mahasiswa. Sebagai contoh, ia mewajibkan pelantikan pegawai universiti sebagai penasihat bagi setiap aktiviti bersifat hiburan. Mahasiswa dikehendaki mengadakan aktiviti-aktiviti berdasarkan nasihat yang diberikan oleh penasihat. Tanpa pula, aktiviti hiburan dilarang dijalankan tanpa penilaian risiko oleh pegawai universiti. Garis panduan ini juga mengenalkan sekatan terhadap pakaian, gaya rambut dan persembahan artis serta mewajibkan perpisahan tempat duduk antara lelaki dan perempuan. Pada masa kini, badan mahasiswa sudah terpaksa mengikuti banyak prosedur sebelum dapat menganjurkan aktiviti. Oleh demikian, pihak KPT tidak wajar membebankan mahasiswa lagi dengan garis panduan ini. Tindakan ini akan mematahkan semangat mahasiswa untuk menganjurkan aktiviti dan berpotensi merosakkan budaya akademik bagi jangka masa panjang. Saya ingin menekankan bahawa walaupun garis panduan ini hanya untuk aktiviti hiburan, tetapi ia sebenarnya membuka floodgate kepada KPT untuk campur tangan dalam urusan mahasiswa. Tuan Speaker, adakah KPT juga akan memperkenalkan garis-garis panduan untuk aktiviti lain seperti sukan, akademik, budaya dan rekreasi? Ini bercanggah dengan komitmen KPT yang berjanji memberikan mahasiswa autonomi dalam menguruskan aktiviti oleh Persatuan Pelajar. Tuan Speaker, apabila autonomi mahasiswa dan kebebasan untuk mengadakan aktiviti disekat, institusi pengajian tinggi menjadi kelas tuition untuk mempelajari kemahiran bekerja tanpa mendapat ilmu dan pengalaman lain yang penting. Perkembangan terkini adalah KPT menurunkan kuasa kepada pengurusan universiti untuk menetapkan garis panduan masing-masing dan garis panduan KPT adalah sekadar rujukan sahaja. Walau bagaimanapun, dengan kewujudan AUKU, kuasa membuat keputusan masih dimiliki oleh pihak pengurusan. Kita bimbang bahawa pihak pengurusan universiti mungkin tidak akan memberi keutamaan kepada suara hati mahasiswa. Mereka mungkin juga cenderung memakai garis panduan KPT secara keseluruhannya dengan pengubahsuaian yang minimal sahaja. Untuk membangunkan insan yang holistik, setiap orang mahasiswa, bukan sahaja mahasiswa dalam kesatuan mahasiswa, tetapi mahasiswa yang terlibat dalam penganjuran aktiviti hiburan atau konsert perlu diberikan kebebasan yang mencukupi untuk membuat keputusan, belajar melalui percubaan dan kesilapan, serta memupuk bakat kepimpinan dalam diri mereka. Hal ini penting agar mahasiswa merasa diberi kuasa ataupun empower dan memiliki kuasa tanpa merasa terbatas oleh peraturan yang berlebihan. Tuan Speaker, oleh itu, bagi mengembalikan autonomi kepada mahasiswa, saya menggesa pihak KPT untuk menarik balik garis panduan aktiviti hiburan ini supaya autonomi mahasiswa untuk menganjurkan aktiviti hiburan atau konsert dijamin dan seterusnya memacu pembangunan modal insan yang holistik dan Yang Berhormat, boleh saya mencelah sedikit? Ya, sikit je. Terima kasih Yang Berhormat. Tadi Yang Berhormat ada bagi komen mengenai garis panduan yang disediakan di universiti untuk aktiviti hiburan, konsert dan sebagainya. Jadi saya dengar pandangan tersebut, tapi saya tunggu juga kalau sekiranya Yang Berhormat ada pandangan mengenai kegagalan kerajaan mengawal selia konsert yang mempamerkan lelaki sama lelaki bercium dalam keadaan mabuk di depan anak muda ribuan. Kenapa kegagalan itu tidak dikritik tapi usaha membina nilai murni cuba digagalkan? Sekiranya tindakan ini dilakukan, tata tertib universiti sudah mencukupi. Tidak perlu panduan ataupun garis panduan atau guideline lain yang untuk menyekat mereka. Saya teruskan. Kedua isu yang saya nak panggilkan. Indra Mahkota. Saya nak teruskan, masa dah cukup. Okey. Sorry. Isu yang kedua saya nak panggilkan. Seperti yang tercatat jelas dalam bidang fokus A,
Al-Hala 7 2023 sampai 2025 muka surat 142, negara kita menghadapi cabaran besar berhubung isu penghijrahan tenaga kerja mahir ke luar negara atau fenomena brain drain. Sekiranya kita ingin mengatasi masalah ini, kita perlu memberikan tumpuan kepada isu kemasukan mahasiswa di Institusi Pengajian Tinggi Awam, IPTA. Mengambil sesi akademik 2022 dan 2023 sebagai contoh. Majoriti pelajar iaitu 57.15% membuat permohonan IPTA dengan STPM matrikulasi atau asasi tahun semasa. Walau bagaimanapun, berulang kali setiap tahun timbul masalah di mana pelajar cemerlang STPM tidak dapat memasuki IPTA atau mendapat kursus yang diingini. Pada dasarnya, masalah ini berkait rapat dengan sistem kemasukan pelajar IPTA yang tidak telus. Kriteria pemilihan pelajar tidak pernah diumumkan secara terperinci dan apabila pelajar cemerlang tidak diterima oleh IPTA, alasan penolakan juga tidak diberikan. Di sini saya ingin mengemukakan satu soalan kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Sama ada pelajar cemerlang matrikulasi akan diberi keutamaan berbanding dengan pelajar cemerlang STPM. Saya juga meminta penjelasan daripada Kementerian Pendidikan Tinggi tentang bagaimana penilaian akan dibuat jika terdapat dua pelajar dengan CGPA 4.0 serta markah core kurikulum yang sama tinggi, tetapi seorang pelajar adalah dari matrikulasi dan seorang lain dari aliran STPM. Siapakah yang akan diberikan keutamaan untuk masuk IPTA? Perlu ditekankan bahawa masalah sistem kemasukan pelajar ke IPTA memberikan kesan yang mendalam terhadap isu penghijrahan tenaga kerja mahir ke negara luar. Jika kita enggan memberikan perhatian yang serius kepada masalah ini, maka mereka mungkin akan memilih untuk belajar di luar negeri dan ini akan menyebabkan pakat-pakat berhijrah ke luar negara secara berterusan. Tuan Speaker, isu yang ketiga yang saya nak bangkitkan adalah saya menyambut baik langkah kerajaan untuk menggalakkan penyertaan sektor swasta dalam memajukan kegiatan pertanian pintar dan meningkatkan daya saing sektor agrokomoditi, sebagaimana yang digariskan dalam ancakan besar ke-13. Walau bagaimanapun, saya ingin mengingatkan bahawa pekebun adalah pemegang taruh utama dalam sektor pertanian Malaysia. Kerajaan tidak boleh menjalankan polisi ini secara efektif tanpa memahami kesusahan yang dihadapi oleh golongan petani. Saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada beberapa insiden yang mencetuskan perbincangan yang hangat di media sosial. Pertama, di kawasan saya Raub, pekebun-pekebun telah digalakkan oleh rancangan buku hijau untuk bercucuk tanam di tanah terbiar. Mereka telah cuba untuk memohon geran atau permit atas tanah yang diusahakan sejak tahun 60-an. Walau bagaimanapun, permohonan mereka sering diabaikan atau ditolak oleh kerajaan negeri. Pada sekitar tahun 2020, mereka dengan mengejut mendapati bahawa kerajaan negeri telah menubuhkan syarikat usaha sama dengan korporat swasta dan menyewa tanah-tanah yang telah diusahakan oleh pekebun tempatan kepada syarikat usaha sama tersebut. Kemudian, terdapat 200 orang petani di Cermor, Perak yang menghadapi ancaman pengusiran daripada Perbadanan Kemajuan Negeri Perak. Mereka telah bercucuk tanam di atas tanah tersebut lebih daripada 50 tahun. Dan mereka bukan setinggan. Kewujudan mereka diambil maklum dan diiktirafkan oleh kerajaan tempatan. Dan juga hampir 60 orang pekebun kecil di Kuala Terah, Cameron Highlands diarahkan untuk meninggalkan tanah mereka tanpa diberikan sebarang tanah alternatif. Mereka juga telah bekerja dan meneroka kawasan tersebut sejak 3 atau 4 generasi yang lalu. Walaupun peristiwa yang saya sebutkan tadi berlaku di lokasi yang berbeza dan melibatkan komuniti yang berlainan, tetapi secara keseluruhan, ia menunjukkan kecacatan dalam sistem tanah pertanian negara kita yang melakukan eksploitasi terhadap pekebun berskala kecil. Tuan Speaker, kita asyik mengaitkan kemajuan dengan pelaburan korporat besar dan modal yang tinggi, sementara pekebun berskala kecil diabaikan dan ditinggalkan. Sekiranya kerajaan bertekad untuk menangani kemiskinan dan membina keadilan sosial, kita harus memperkasakan pekebun berskala kecil dan memasukkan mereka dalam rangka kerja serta pelan sektor pertanian. Tuan Speaker, saya faham bahawa pentadbiran tanah adalah bidang kuasa kerajaan negeri. Tapi jangan kita lupa bahawa kerajaan persekutuan sebagai ahli Majlis Tanah Negara diberi tanggungjawab untuk memajukan dan mengawal penggunaan tanah di seluruh persekutuan bagi tujuan pertanian.
Penyelidikan menunjukkan pekebun yang memiliki tanah ataupun sekuriti tanah akan mempunyai lebih banyak insentif dan keupayaan yang lebih baik untuk melabur. Mereka berasa risiko yang lebih rendah dan mereka lebih mudah mengakses institusi kredit. Hal ini membawa kepada peningkatan hasil bagi setiap unit tanah. Maka saya sini mencadangkan bahawa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri perlu ubah pendekatan mereka dalam menangani isu-isu pekebun tanpa permit dan mengambil pendekatan yang lebih mesra rakyat. Sumbangan pekebun-pekebun berskala kecil kepada pertumbuhan sosial ekonomi negara harus diiktiraf. Saya selanjutnya mencadangkan bahawa pekebun-pekebun tempatan yang telah lama mengusahakan tanah pertanian perlu diberikan keutamaan untuk menyewa ataupun memiliki tanah. Kerajaan pusat maupun kerajaan negeri tidak wajar untuk memberi milik tanah yang bersaiz besar kepada korporat swasta, kroni ataupun syarikat besar. Kerajaan sepatutnya memberi peluang kepada pekebun kecil untuk memastikan keadilan sosial yang selaras dengan semangat Malaysia Madani. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Yoko. Terima kasih. Saya jemput